Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab tafsir juzuk yang ke-28 surah At-Talaq. Sambungan kita, perbincangan kita pada ayat yang keempat. Bermula dari ayat yang keempat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wallai ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Balik semula sambungan kita pada ayat yang keempat. Wallai ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidna. Kita bagi kepada satu lagi kategori orang perempuan dalam bab iddah. Kategori yang pertama, dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang orang perempuan yang biasa, yang ada haid, dia akan beriddah selama 3 quru, kan? 3 quru. Dia panggil 3 quru, maknanya 3 kali suci. Kategori yang ni pula, wallai ya'isna minal mahidh, dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid. Orang panggil menopause. Nah, perempuan yang menopause dan ni tak ada dah, tak ada haid dari dia tu. Sebab apa? Orang perempuan yang sudah putus haid, atau lam tahid ba'du, ataupun memang tak ada haid dia tu, belum haid lagi. Jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, kamu ragu bila orang ni iddah ni, baru ni kata 3 kali suci, 1 quru. Ada setengah mazhab kata 3 kali haid, yang pentingnya 3 kali. Kita pilih suci, kan? Tapi kalau kamu ragu tentang orang ni sebab dia tidak ada haid, bagaimana? Ni Allah jawab dah. Maka iddahnya ialah 3 bulan. Selesai masalah. Mak kira haid macam mana? Tak ada haid? Tidak ada haid, macam mana nak kira? 3 bulan, kena balik pada bulan. Ada orang ni muda lagi dia, tapi haid dia tak menentu. Ada kalanya 3 tahun sekali mari berlaku perceraian. Sampai ada orang tanya,
Nak kira macam mana orang ini? Orang perempuan yang ya'isna minal mahid ataupun orang biasa. Kalau kita kata orang biasa 3 kali suci, 3 tahun sekali mari haid, penat kita 9 tahun baru boleh suci. Ataupun kita kembali dia kepada kumpulan-kumpulan orang perempuan yang tidak ada haid ni. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Itu kita serahlah kepada kebijaksanaan pejabat mufti, pejabat agama untuk menguruskannya. Anda kata ini benda-benda realiti macam ni di luar kertas. Kita kena pergi kepada pejabat fatwa ataupun qadi. Ini dia panggil hukum baru tentang haid, tentang iddah, khusus kepada orang yang sudah putus haid. Orang panggil habis dah, habis tempoh dah, sudah tua dah dia. Ataupun lam tahid ba'du, kanak-kanak yang belum haid lagi. Atau dia panggil al-ya'isah. Ya'isah ni orang perempuan yang sudah tua, yang terhenti haid dia, berapa ke umur? Dalam kitab kita, kitab Fiqh Syafi'i ini, sebahagian ulama kata 60 tahun. Ada kata 50 tahun. Ada ulama kata tak boleh nak ukur dengan umur, kita kena tengok dengan orang. Dan tengok kepada suasana orang. Ada setengah negeri, mungkin negeri dia panah ke macam mana ke, duduk atas bukit, lama dia punya haid, nak boleh tempoh, nak boleh habis. Ada negeri yang cepat. Jadi berkata di para ulama, kita kena tengok kepada realiti setempat itu. Orang masyarakat di sini, orang perempuan yang haid lama ke sekejap, berhenti cepat ke tidak, umur pendek ke panjang. Jadi tengok kepada uruf masyarakat. Karena itu kita kata, yang menentukan masalah ini kena kembali kepada fatwa negeri-negeri yang tersebut. Ini maka iddah dianya 3 bulan ganti daripada 3 kali suci. Satu lagi, kita pergi kepada wallai lam yahidna, anak-anak yang tidak ada haid lagi. Budak-budak ni sebelum umur 9 tahun ni tak mari haid. Kalau dia kahwin macam mana? Iddah dia pun 3 bulan juga. Oleh kerana budak-budak boleh beriddah dalam ayat ini, maka sebahagian ulama ambil pandangan mengatakan harus dikahwinkan kanak-kanak yang kecil. Walaupun tak boleh nak guna lagi, tapi adalah sebab-sebab nak jadi mahram ke apa benda. Sekarang ni geng-geng liberal duk attack ni. Dia kata kahwin budak-budak, baby, main dengan budak. Alhamdulillah pihak kajian pendakwah kita, dia buat bandingan. Orang bukan Islam yang kahwin dengan budak mana ramai dengan orang Islam. Jawabnya ramai pun dia lagi. Tak ada bising-bising. Bila mari ke Islam harus benda ni, geng-geng liberal. Yang geng liberal ni pun anak orang Islam juga, benti juga. Tapi serabut dia dalam masalah ni. Kenapa tidak pergi attack orang-orang yang non Muslim, orang bukan Islam yang buat kerja ni? Itulah dia panggil kepala otak ni. Kalau dah mula nak serabut dengan Islam, kita kata ini sukarah dalam masalah kehidupan kita ni. Baik. Kemudian kita pergi kepada kategori yang satu lagi. Tanda ni pelajar. Iaitulah iddah perempuan hamil, perempuan mengandung. Bagaimana iddah dia? Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Dan perempuan-perempuan hamil mengandung, tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Allah kata hatta yada'na hamlahunna, sehingga dia bersalin, letak semua kandungan dia tu. Allah tak kata sehingga dia beranak. Mana kalau sehingga dia melahirkan anak, kalau dia kembar pak, maknanya lahir yang pertama, habislah dah. Tak. Kalau ada kembar pak sehingga keluar semua yang keempat, keluar anak yang keempat yang terakhir. Ni ada dalam khabar tulis, dalam berita kata orang perempuan yang paling ramai sekali mengandung dalam dunia ni, berapa orang anak dia? Siapa tahu? Dulu kata 8. Nah, yang terbaru ni kata 12. Macam mana dia kandung 12? Nyanyak macam baby. Kalau benda lain tu biasa je, anak dia ramai. Nah, kucing sekali beranak berapa ekor? Mana hak merah kucing ni? Berapa ekor kali beranak?
Tak rajin bayar kunci ni. Ramai. Orang pun ada juga yang ramai ni. Maknanya kalau dia beranak, contoh dia mengandung 10 orang anak, keluar anak yang ke-10 tu baru tamat iddah. Hatta yadhna hamlahunna. Allahu akbar. Itu dia panggil senang. Orang perempuan mengandung, iddah dia tamat bila dia melahirkan anak. Kalau dia contohnya suami pergi cerai, dia tak tahu bini dia mengandung. Sudah dia cerai, bini dia pun mabuk, pergi teh hospital, ada baby. Panjanglah iddah dia 9 bulan. Sehingga dia melahirkan anak. Barulah itu dia panggil lama, paling lama sekali. Maka Allah Ta'ala peringatkan sekali lagi, tanda ni pelajar, ini wa may yattaqillah yang kedua. Dalam kisah 1000 dinar kita ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan ingatlah sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. Siapa dia bertakwa, Allah permudahkan segala urusannya. Jangan duduk, tak usah duduk pelik-pelik lah kita, kan? Jadi hadza audu ila taqwa. Sekali lagi Allah Ta'ala peringatkan takwa dalam masalah hubungan suami isteri yang nak putuskan dia punya perjalanan. Sebab apa? Sebab kita hidup ni kadang-kadang berlaku perbalahan dalam rumah, orang tak tahu pun. Pergi lapor lain, siapa ke mahkamah cerita lain pula, masa balas cerita lain. Jadi yang boleh betul-betul menguruskan masalah ini at-taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang takut ke Tuhan, orang ni hak jadi. Hak tak takut ke Tuhan, tak usah duduk cakap banyak. Gitulah keadaannya. Na'udzubillah. Tapi kalau kamu betul-betul takut kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kamu. Permudahkan urusan kamu supaya selesai masalah ni dengan baik. Jangan duduk main masing-masing maki memaki, tuduh menuduh, kata mengata, tak payah. Tengok ayat yang kelima. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Perbuatan-perbuatan yang demikian adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan dan diterangkannya kepada kamu. Dan ingatlah sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Tanda ini takwa kali ketiga Allah Ta'ala peringatkan di dalam ayat tentang talak ini. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. Tengok, dua kita dapat, yukaffir anhu wa yu'zim lahu ajra. Hapus dosa, pahalanya besar. Sebab apa? Sebab kata di para ulama, ini ayat ini a'zamul azab lil mubtala. Ini adalah merupakan suatu takziah ataupun ucapan penenang kepada orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Liya'lam, kamu tahulah, bila kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, takwa itu adalah merupakan penyebab kita dapat rahmat Allah Azza wa Jalla dan penghapus dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala nak angkat darjat. Itu semua. Boleh jadi berlakunya peristiwa ini dengan sebab dosa kita, jauh kita dengan Allah, Allah Ta'ala uji rumah tangga kita supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengubati duka hati. Dengan cara mana? Dengan cara kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan beri kepada dia kelepasan. Jadi alhamdulillah dalam ayat ini, tak kiralah ayat 1000 dinar ke 1 juta dinarnya, ambil daripada ayat yang pertama, yang kedua lagi kan. Allah kata apa ni? Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mari pula wa may yattaqillah yaj'alhu min amri yusra wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiati wa yu'zim lahu ajra. Masya-Allah. Baru kita nampak kelebihan takwa ada 3 benda. Baiklah para jemaah sekalian, isu takwa kita dah bincang. Sekarang ini kita masuk kepada ayat yang ke-6, undang-undang
perceraian. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Dalam iddah sama ada 3 bulan, 3 kali suci, sampai melahirkan anak. Suami tidak boleh menghalau isteri itu keluar kecuali dia telah buat satu fahishah mubayyinah. Mana perbuatan yang keji sangat, seperti berzina ke, buat perbuatan yang kita dah sebut dalam siri yang dulu, kan? Kalau tak ada kes ini, cuma dia balas 2 tu ya, tak boleh nak halau keluar. Dan isteri juga tidak ada hak untuk keluar daripada rumah suaminya, lari balik rumah mak ayah dia, tak boleh. Tapi realiti yang berlaku hari ni begitulah. Bila bercerai agak, ada dah akak beg kelik lah, nyok-nyok lagi. Lari dah isteri. Tak boleh. Ini undang-undang Islam, kena duduk di situ lagi. Kena duduk di mana? Di tempat kediaman kamu. وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. Dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka. Di tempat tinggal itu dengan tujuan kamu hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Jangan. Dia nak suruh isteri dia lari, macam-macam kerana dia buat. Tak. Kawan itu parking kereta ni dia pergi sekat. Kawan itu, yang penting dia buat perangai-perangai yang menyebabkan perempuan ni tak selesa duduk. Nak lari balik, nak keluar daripada rumah. Jangan buat. Kalau buat juga kamu berdosa, kamu zalim. Itu dia panggil perintah Allah Ta'ala. Ni biar ni masalah kita hari ni, Allahul Musta'an, tak ada apa-apa lagi kak, pakat duduk lari dah, hambak kelik kan. Jadi ayat ini Al-Qurannya tujukan lelaki-lelaki, la tudarruhunna, yang kamu menyusahkan perempuan itu atas sempitkan dia sehingga dia stres. Tapi ayat Quran ini kena pergi juga kepada orang wanita. Kadang-kadang yang buat masalah itu wanita. Nak suruh suami itu lari, dia membebel lah, cakap macam-macam perangai lah. Dunia ni begitulah, kiri kanan ada belakang. Allahu Akbar. Ini hukuman khas kepada orang yang sudah orang yang mengandung. Wa in kunna ulati hamlin فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. Dan jika mereka dalam keadaan sedang mengandung, isteri yang dicerai itu tengah hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya itu. Dengar ni, kalau sekiranya isteri yang dicerai itu mengandung, dahlah tak boleh keluar daripada rumah, suami wajib bagi nafkah lagi. Nafkah apa saya tak guna dah dia? Anakmu dalam perut dia tu. Main-main. Sebab anak awak lah dia terpaksa kena duduk di sini. Kerana terpaksa dia kena kandung anak kita lagi. Nak lepas diri. Jangan. Bagi nafkah. Selesai melahirkan anak, siapa nak menyusukan baby? Ini undang-undang Islam yang lengkap. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. Kemudian, jika mereka menyusukan anak untuk kamu, anak kita, bayi kita, walaupun dia yang lahirkan, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Pelik, dia lahir, dia anak dia sendiri, ayah kena bagi upah? Naam. Sebab anak tu bin awak. Mak dia boleh menyusukan, tapi bapak kena bagi upah. Zaman kita ini kepala bapak, bukannya bapak bagi upah, bapak tahu lepas kawan dah habis, lari. Ini masalah. Tak bertanggungjawab, kata orang. Ini
Ini ayat ini kena beri kesedaran pada masyarakat bahawa tanggungjawab itu besar. Bukan setakat buat anak patut tinggal. Jangan. Allah kata, dan berundinglah di antara kamu dalam hal menyusunya dengan cara yang baik. Berundinglah. Tak. Cik adik nak kata adinda yang tak boleh main yang dah. Cerah dah. Anak ni anak saya, bin saya, tak. Tapi anak awak juga. Berapa nak sebulan untuk nafkah jaga anak ni? Berapa? Mak dia kata tak apalah, muka anak saya juga, bagilah 300. Bagi 500, tengok keadaan bapak pula. Ni ada setengah ni ayah kaya, tak bagi duit kan anak. Ada masalah. Allah kata apa? Berundinglah dengan cara baik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan sebaliknya, jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan, sulitan berapa tu? Seperti pihak perempuan meminta upah menyusu yang berlebihan, saya nak 3,000. 3,000. Ataupun pihak lelaki membayar upah yang tidak sepatutnya, RM50. Mana juga mak dia kata aku kena pergi kerja. Kalau tidak, baby ni pergi hantar ke nursery, hantar ke rumah penjaga kanak-kanak. Berapa sebulan? 400, 500 sebulan kalau di bandar besar kan. Bayarlah macam tu. Kalau awak ada piti. Sudah. Kalau kamu masalah mana? Mak dia buat masalah, fasaturdi'u lahu ukhra, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Tak ada. Awak ni apa nak sampai 3,000? Mari anak tu. Serahlah kepada mak angkat tulus susu, mungkin dengan harga 300 atau 500, lebih baik daripada mak dia minta mahal-mahal, melampau kan. Allahu Akbar. Jadi kita dalam masalah ni boleh jadi masyarakat tak apa faham, ataupun buat-buat tak faham. Kalau bercerai agak macam lepas tanggungjawab, dia tinggal terus ya anak dia, tak kata apa. Allah kata apa ni? Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Allah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Kita beri mengikut kadar kemampuan kita lah. Nak macam mana? Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, gaji dia kecil, upah harian kerja je, angkat batu, angkat pok kata orang, maka hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang dia mampu. Berundi baik. Maaflah cik adik, kamu tahu kan kita bercerai apa sebab saya miskin. Hari ni saya tak ada, boleh bagi RM50 je kau. Ambil lah, ini yang ada. Lain-lain kita berundi baik. Tapi jangan bercakap ni ke? Mu tahu dah aku sesak ke? Tak usah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberati seorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Kita mampu setakat mana? Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Orang yang dalam kesempitan adalah ingat bahawa Allah akan berikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Ulama tadabbur dia cuik sini. Dia kata pasal apa? Dalam surah Asy-Syarh, surah Insyirah, Allah kata fa inna ma'al usri yusra. Dalam ayat ni Allah kata apa? Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Tak ada alif lam. Kenapa? Dia kata sebabnya ini bergantung dengan harta. Mu susah, lepas ni senang. Tapi bukan hari ni selalu. Boleh jadi lepas pada bercerai. Ni ada setengah suami ni dahlah kahwin dengan isteri yang ada khijah. Isteri dia total tanggung dia 100%. Dia sendirinya dia panggil lockdown. Apa dia? Lock tidur nama dia. Tidur ya, pagi gelap masih yang malam tidur, tak kerja apa.
Kalaulah kita kata dia ni jadi suri rumah, isteri pergi kerja, pegawai ke cik guru ke, kita insaf lah daripada awak duk gaji orang gaji 800 900 bulan, baiklah mu tangguh aku makan. Nah, tangguh suami. Jadi driver dia, orang panggil driver 2 kali, driver siang dan malam. Driver malam dapat tengah hari bawa kereta, driver malam lain cerita. Itu dia. Kurang-kurangnya basuhlah pinggan makuk, tolong masak, kalau ada anak tolong jaga. Ni dok lockdown pakai tidur terus. Hak dia makan pinggan apa tinggal. Ini masalah. Masalah rumah tangga. Allah Taala kata, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Kalau mau susah, lepas pada susah ni Allah Taala beri kesenangan. Tapi berusahalah. Jangan duk main tidur siang malam. Ini jangan buat gitu, kan. Dalam fa inna ma'al usri, itu dalam masalah kejiwaan, masalah ketenangan. Nabi kita dalam fasa dakwah benda maknawi. Mu susah hari ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh keluargamu, ditentang oleh puak kafir Mekah, tapi jangan bimbang. Tak lama lagi kita dapat kemenangan. Pasal tu Tuhan kata fa inna ma'al usri, kesusahan sekarang. Tapi susah dalam bab harta ni bukan hari ni, mungkin 10 tahun lagi baru dia senang. Ada begitu. Ramai kita tengok kawan-kawan kita dulu susah. Termasuk dalam asnaf fi sabilillah, asnaf orang miskin boleh terima zakat, tapi bila anak dia dah besar, dia pun pandai dapat bantuan-bantuan tak? Boleh alak-alak kita kata buat kuih, boleh pandai berniaga. Akhir kali alhamdulillah dia keluar daripada kelompok kemiskinan. Fa inna ma'al ba'da usrin yusra. Lebih bukan sekarang, masa depan. Lambat lagi lah anak nak besar, anak nak minum susu sekarang. Tapi usahalah dulu. Allahu Akbar. Ini dia panggil ayat ilmu tadabbur. Beza di antara ba'dal apa ni, ma'al usri yusra, ba'da usrin yusra. Masya Allah. Tamaklah kita dalam isu kekeluargaan. Yang pentingnya dalam ayat ini Allah Ta'ala minta supaya kita tafa'ul. Apa nak tafa'ul? Menganggap, ambil satu, orang panggil masa depan yang positif. Itu dia panggil tafa'ul. Orang panggil sempena baik. Tak ada orang susah selama-lama. Kena ingat macam tu. Aku susah hari ni, boleh jadi tak lama lagi aku senang. InsyaAllah. Ada orang senang, tak semesti dia senang selama-lama. Mungkin dia susah satu masa nanti. Berlaku sahabat-sahabat kita sampai sakit jiwa sebab perniagaan dia jatuh. Ini musim PKP ni, Masya Allah, kita dengar sahabat-sahabat kita, ada syarikat yang lockdown kena tutup, ada syarikat yang, ada pula orang lain pula bukan syarikat baru, syarikat COD nama dia, kan, macam-macam. Allah Ta'ala ba'da usrin yusra, kita yakin ada orang lepas pada susah senang, ada orang lepas senang susah. Begitulah dunia. Yang pentingnya kita kena ada tafa'ul. Setiap benda musibah yang berlaku, kita kata insya-Allah sakit ni akan sembuh, insya-Allah miskin ni akan hilang, insya-Allah COVID ni akan hilang. Maka kita kena letak di situ. Jadi panggil tafa'ul. Sebab dengan tafa'ul menjadi satu motivasi yang kuat untuk seorang itu sihat. Karena itu bila kita tengok orang sakit, kita kena kata apa? Insya-Allah biasa ni penyakit lagu ni, sekala kat mudah sembuh lah insya-Allah. Tapi jangan tasya'um. Tasya'um ni maknanya menganggap sial benda ni. Kita pergi tengok, hok mati baru ni pun nyakit lagu ni juga. Iya kah? Oh sama penyakit ni. Tak lama ni. Si sakit tu buat perkara boh lebih lah lu. Bahasa perangai. Mari tengok aku sakit, mari nak ayat aku mati. Ini itu dia panggil tasya'um. Kita kena positif. Ayat-ayat biar baik. Oh tak apa, insya-Allah nyakit lagu ni. Masya-Allah. Gitulah suasana. Jangan duduk mati awak. Tak, menyebabkan orang jadi stres. Baik, kita pergi kepada habislah kita cerita keluarga. Ayat 8 ni kita masuk kepada apa ni, munasabah. Lepas pada ayat ini, lepas pada ayat tentang keluarga, bercerai, nafkah, Allah Ta'ala mari ayat ini dipanggil ayat supaya kita berfikir bagaimana orang dulu yang derhaka pada perintah Allah Ta'ala telah dibinasakan. Di dunia binasa, di akhirat lagi dahsyat. Kita fikir barulah kita rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 8.
Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami hitung amal mereka satu persatu dengan hitungan yang keras rapi. Tuhan kata mukati molek. Kalau melanggar juga perintah Allah Ta'ala ini, tak bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak, zalim wanita ini, mengingat orang-orang dulu sudah binasa. Main. Serta kami seksakan mereka dengan azab yang tidak pernah dikenal dahsyatnya. Macam-macam azab. Kaum Nabi Lut, mari batu, hujan batu, kan? Kaum ni macam-macam azab. Tengok nota di bawah 1763. Setelah menerangkan hukum-hukum talak yang berhubung dengannya. Bila kita tengok hukum-hukum perceraian dan perkara yang berkait dengannya, dan melarang daripada melampaui batas hukum-hukum Allah, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diberi amaran kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu, bahawa mereka akan ditimpa azab seksa sebagaimana yang telah ditimpakan kepada orang-orang yang telah lalu disebabkan kederhakaan mereka. Mumpah hati tengok. Mu nak derhaka ke Tuhan? Tengok dulu orang dulu apa sudah jadi. Kalau rasa berani juga, bolehlah tunjuk gedebel. Tapi kalau rasa boleh, kalau patutnya benda ni bukan berani, menginsafkan kita. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh dijanjikan balasan dengan yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kita peringatan sentiasa supaya hamba-hamba dia ni beringat dan berhati-hati di dalam isu kekeluargaan, isu nafkah. Jangan ada seorang setengah tu orang kaya tapi bahasa jenis hati tu tak baik. Buat apa aku pergi kau perempuan tu? Lantak dia, perempuan tu anak awak tu, siapa nak suap makanan? Itu masalah. Allahu Akbar walillahil hamd. Tengok Tuhan kata apa? Ayat yang ke-9. Kalau tak dengar juga, fazaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. Lalu mereka mana tu? Mereka yang derhaka kepada Allah Ta'ala merasai kesan yang buruk dari perbuatan derhakanya, dan jadilah akibat perbuatan mereka satu kerugian yang besar. Kumpulan yang derhaka hancur lebuh habis, negeri dia binasa, dia pun habis, tak tahu duduk mana. Itu di mana? Di dunia sudah nampak, di akhirat apa akan jadi. A'addallahu lahum 'adzaban syadida fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum zikra. Allah menyediakan bagi mereka azab seksa yang seberat-beratnya di akhirat. Atas dunia ni mati habis. Maka Allah Ta'ala ulang balik di sini. Masya Allah, tabarakallah. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sempurna dari kalangan orang-orang yang beriman. Tengok ni, tazkir bittaqwa. Allah Ta'ala ulang sekali lagi. Dalam ayat ni lah paling banyak sekali ittaqullah. Bertakwa dalam surah yang menyebut tentang hukum perceraian. Maka orang kita tak dapat memahami rahsia surah ini kecuali mereka yang sentiasa memerhatikan kepada problem ataupun muskilat kekeluargaan dan masalah rumah tangga. Orang perhati, nampak. Kalau tuan-tuan nak tahu, dia duduk di mahkamah
qadi, pejabat qadi. Kita tengoklah aduan-aduan yang dibuat, bagaimana seksanya wanita ini dikhianati oleh suami dia ataupun bekas suami dia. Nanya macam-macam. Maka Allah Ta'ala peringatkan, fattaqullah. Siapa? Ya ulil albab, hei orang yang, siapa dia? Orang yang berakal sempurna dari kalangan orang yang beriman. Orang tak ada akal, cakap apa dengan dia? Ada kadang-kadang manusia ni nampak cerdik tapi tidak berakal. Oh hebat, tak berakal apa awak nyanyi kau orang perempuan dengan anak-anak ni. Qad anzalallahu ilaikum zikra. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. Apa dia peringatan? Tengok ayat 11. Penutup dia ni cepatlah, kita boleh laju kan? Allah kata apa? Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Dengan Allah Ta'ala hantar peringatan dengan cara, dengan mengutuskan seorang Rasul bagi kitanya, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yang menerangkan kebenaran supaya ia mengeluarkan orang-orang yang sedia diketahuinya akan beriman dan beramal saleh, orang yang boleh terima iman ini dari gelap gelita kesesatan kepada cahaya hidayah petunjuk. Dan ingatlah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah dengan yang demikian telah mengurniakan kepadanya sebaik-baik pemberian. Allahu Akbar. Jelas sekali ayat kita ni. Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang orang yang baik, orang soleh, orang dengan kata menguruskan rumah tangga dengan baik, berlaku adil kepada isteri, anak-anak bertanggungjawab, insya-Allah dia ni termasuk dalam orang yang beriman dan soleh. Kadang-kadang orang semaya kuat tapi anak-anak terbiar. Ada manusia macam ni. Allahul Musta'an. Kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam surah kita ini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan Allah menciptakan bumi seperti itu. Lagu mana bumi? Orang duk bahas. Kalau langit ada 7, dia panggil cakrawala apa ni? 7. Tapi bumi macam mana? Adakah bumi 7? Ataupun bumi 7 tingkat? Maka tak putus di sini. Ada dinukilkan daripada Abdullah bin Abbas, dia kata sab'a aradin, 7 bumi ni mana 7 benua. 7 benua. Ini mari laut, benua lain pula. Ada kata ramai di kalangan ulama kata adalah tabaqat seperti langit, ba'dhuha fawqa, bertingkat. Payahlah tu. Ulama geologi, ulama kaji batu ni pula kata wujud tabaqatul ard, ada lapisan bumi
tapi tak tahu berapa lapis. Pasal itulah kata di para ulama, Allahu Ta'ala a'lam. Kita beriman je. Tuhan kata 7 lapis, 7 lapis. Pernah Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Man zalama qida shibrin minal ard. Siapa dia buat zalim sekadar jengkal daripada bumi. Mana dia curi tanah orang. Jengkal je, buat lari. Orang panggil batu tara. Jengkal. Tuwiqahu min sab'i aradin. Allah Ta'ala akan lipat bumi 7 lapis, letak atas kepala dia di akhirat esok. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim daripada Sa'id bin Zaid dan Aisyah. Maknanya Nabi kata 7 lapis. Wallahu alam. Maka dia kata dalam hadis lain juga Nabi kita sebut Rabbus samawati sab' wa ma azlalna wa rabbul aradina sab'a wa ma aqlalna. Tuhan 7 lapis langit, Tuhan 7 lapis bumi. Bagaimana 7 lapis itu? Allahu a'lam. Kita berimannya 7 lapis, 7 lapis. Senang macam tu. Tapi kalau nak cari-cari juga, Allahu akbar. Memang pernah kita nak cari benda hak tak jumpa ni, kan? Baiklah. Allah kata apa dalam ayat ni? Perintah Allah Ta'ala berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi. Diberitakan demikian ialah supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiada sesuatu, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Jadi kata di ulama tadabbur, di awal ayat perceraian ini berlaku dalam rumah tangga. Sama ada isteri yang dicerai itu ada anak. Kalau ada anak, ada tanggungjawab lain pula. Maka di ayat ini Allah Ta'ala sebut, jangan zalim pada orang. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, berat kita ni, kan? Dan Allah Ta'ala sebut di akhir ayat ini, Allah Ta'ala maha berkuasa, ilmu dia meliputi. Sama ada mu tipu, setengah orang ni pergi tipu di mahkamah, kelentong. Maklumat tak betul, boleh je atas dunia ni. Tapi kita ada akhirat, Allah Ta'ala tahu semua, maka jadilah orang yang baik, suami yang baik, bapa yang baik, insya-Allah moga kita harmoni. Kalau terpaksa bercerai juga, kita nak kata macam mana? Allah Ta'ala ada takdirkan benda itu berlaku setelah kita berusaha untuk tidak bercerai. Maka para jemaah sekalian, alhamdulillah, tamatlah kita surah At-Talaq. InsyaAllah kita masuk kepada siri yang ke-27 dalam juzuk yang ke-28 ini, iaitulah surah At-Tahrim dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.